Selamat datang ke Darah Muda. Ketika ini kita ingin membincangkan tentang kesaling hubungan ataupun konektiviti internet yang ada di negara kita, dan perkara ini penting untuk dibincangkan lebih-lebih lagi bila kita berhadapan dengan COVID-19 di mana bukan sahaja ia merubah cara kita menjalani kehidupan dalam konteks perniagaan, dalam konteks kerja kita seharian, tetapi juga bagi pelajar, bagi mahasiswa daripada sekolah sehinggalah ke institut pengajian tinggi juga berhadapan dengan cabaran yang sama. Dan pada ketika ini kita bersama dengan dua orang tetamu untuk membicarakan tentang hal ini, yang mana bila kita sebut tentang konektiviti internet, dia kena dibaca bersama dengan laporan dan juga dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Tapi kita akan bincangkan lebih lanjut bersama dengan dua tetamu kita ketika ini merupakan saudara Muhammad Ashik Hakimi, Kamaruzaman, timbalan yang dipertua Ikatan Pelajar Islam Pahang, dan juga saudari Yasmin Natasha Jamil yang merupakan Exco Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia Sabah, PKPM Sabah. Selamat datang ke Darah Muda. Dan saya pasti nak mulakan dulu dengan orang Sabah. Ya, walaupun kita di Semenanjung ni Asyik, kita kena PKPB, Pahang zero case ya. Zero. Jealous lah orang Selangor. Yasmin, di Sabah ketika ini COVID macam mana Yasmin? Keadaan Sabah setakat ni jalan-jalan pergi mall mungkin ada juga orang yang pergi, tapi setakat ni yang tidak boleh merentas daerah saja. Dan saya dipahamkan dua-dua, Ashik dan juga Yasmin masih lagi mahasiswa, masih lagi melalui proses pengajian dan pelajaran ya di peringkat Institut Pengajian Tinggi. Dan saya nak tanya juga berkenaan dengan pengalaman belajar ketika ini, sebab kita tahu bukan sahaja murid tapi mahasiswa seluruh Malaysia ketika ini sedang melangsungkan pengajian secara dalam talian. Mungkin Ashik boleh kongsikan sedikit sebanyak pengalaman itu? Pengalaman belajar online. Ya. Macam kami seperti di Quipsas, tempat saya belajar, kami buat online learning tu, kiranya kami taklah macam terlalu orang kata macam terlalu fokus sangat kepada online tu. Dan kami ada masa macam kami pergi ke Quipsas kan, macam saya dekat memang ada Pahang ni kan, jadi kami ada pergi juga ke tempat belajar sebab kes tak banyak. Tapi kami kalau dekat Quipsas ni, kadang masalah kadang online ni macam data lah. Kadang internet tak laju, masalah nak hantar assignment dan sebagainya kan. Tapi Alhamdulillah macam saya tengok benda ni dapat diatasi dengan baik lah oleh pihak APT sendiri dengan beberapa cara yang pihak buat, macam contohnya dengan gunakan apps dan sebagainya. Ya. Yasmin pula bagaimana ya pengalaman di Sabah khususnya? Pastinya bila sebut Sabah ni disebut internet, dia tak ada muka lain dah, dia akan keluar muka Vivi Noah. Tapi Yasmin mungkin boleh kongsikan. Vivi, ya, silakan. Kalau bagi saya pula, memandangkan saya merupakan pelajar IPG Kampus Gaya, dan dalam bidang sejarah pula, bidang yang boleh dikira tough dan memerlukan sumber-sumber ataupun fakta yang perlu dibaca. Setakat ni semuanya berjalan dengan lancar. Kami belajar melalui online sahaja, tidak ada pergi ke kampus. Guna apps, Google Classroom, Google Meet, macam-macam lah. And even assignment pun sumber rujukan tu agak terhad, so semuanya bergantung dengan internet sahaja. Okay. Ya, so kebergantungan pada internet itu sangat tinggi, dan saya nak kita sama-sama go through ya dokumen yang telah diterbitkan di peringkat MCMC, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, yang berkaitan dengan Internet Users Survey yang terbaru 2018 yang diterbitkan pada Januari 2019. Antara lain pada awalnya dinyatakan bahawa the upsurge in the number of internet users in Malaysia was mainly driven by the growth in mobile broadband segment, wider access to 3G, 4G LTE, and an improved network quality. Dan perkara itu berlaku kalau di-compare dengan tahun 2014 dan kehadapan. Dan daripada angka itu, kita juga boleh melihat bagaimana top 10 penggunaan internet ya, nombor 7 dan nombor 8 ialah untuk belajar, study, and then
read online publication seperti mana yang Yasmin sebut tadi. Lepas tu kita nak lihat cabaran itu. Sebab cabarannya ialah kita, kalau ikut laporan ini, kebergantungan pengguna internet ni banyak digunakan di rumah. 88.6% pengguna internet menggunakan internet di rumah. Tapi kita ketika ini mahasiswa berhadapan dengan cabaran yang sering dibangkitkan ialah di rumah itu tidak kondusif, internet itu tidak apa baik. Mungkin Yasmin dan juga Ashik juga boleh kongsikan apakah cabaran yang personally yang Ashik dan juga Yasmin hadapi, bukan saja daripada sudut connectivity, tetapi juga bagaimana untuk mendapatkan akses dalam community, bukan saja dalam kawasan dalam rumah sendiri. Saya mulakan dengan Ashik dulu, silakan. Okey, macam kita semua tahu sekarang kan, di era sekarang ni kita memang sangat perlukan digital. Digital bukan saja kita perlu dalam pendidikan saja, tapi kita perlukan juga dalam ekonomi, dalam perdagangan dan sebagainya. Memang kita perlukan internet. Jadi bila dengan apa yang kita sekarang ni, keadaan sekarang ni, asalnya kita macam tak berapa bersedia sangat. Especially dalam pendidikan. Misalnya, contohnya dalam pendidikan, kita tak ada struktur internet yang laju. Jadi itu sedikit sebanyak mengganggu pembelajaran pelajar-pelajar. Dalam menghantar tugasan, dalam kelas. Contohnya, kalau kita kelas, kalau internet tu tak laju kat kawasan tu, tak kuat, struktur dia tak bagus, jadi lag. Jadi bila nak belajar tu, tiba-tiba connection loss. Jadi bila connection loss, dia macam mana nak mendapat ilmu dengan guru, dengan lecturer, kan? Jadi itu sedikit sebanyak dapat mengganggu dia punya prestasi akademik lah. Yasmin pula bagaimana? Sebelum kita masuk kepada bagaimana kita berhadapan dengan cabaran itu, how do we overcome that challenge, ya? Yasmin, silakan. Okay, kalau bagi saya pula secara personal lah, macam setiap hari kelas saya akan bermula pada jam 7.30 pagi. Tepat pada jam 7.30 pagi. So mungkin ada kadang-kadang kawan-kawan saya di Tambunan, kiranya macam di kawasan pedalaman. Ada yang mempunyai internet yang lemah. Okay, itu antaranya. Satu lagi mungkin daripada segi keluarga sendiri, ada yang terpaksa berkongsi telefon bimbit, berkongsi laptop untuk belajar secara online. Jadi itu sedikit sebanyak antara cabaran dalam pembelajaran online ni lah. Itu cabaran yang dihadapi secara peribadi, ya. So sebagai pimpinan mahasiswa, kalau tengok pada jawatan itu, Timbalan dari Petua, Exco, mungkin boleh berikan sedikit insight khususnya bila kita melihat cabaran konektiviti ini dengan dicerminkan dalam usaha yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan dalam Belanjawan 2021. Antara lain diperuntukkan 1.5 bilion untuk bantuan internet bagi keluarga miskin, 1.5 bilion insentif kepada syarikat telco untuk berikan manfaat kepada mereka yang tidak dapat akses internet. 500 juta diperuntukkan kepada Institut Pengajian Tinggi untuk kita improve MyRan. Kita ada beberapa lagi, jendela, itu juga satu insentif dengan peruntukan 7.5 bilion ringgit diperuntukkan untuk meningkatkan infrastruktur internet. Jadi daripada sudut pandangan mahasiswa, apakah yang sewajarnya dilaksanakan dan peluang yang ada untuk kita berhadapan dengan cabaran yang kedua-dua tetamu kita sebutkan tadi? Yasmin. Okay, kalau saya pula, mungkin daripada kerajaan sendiri sudah membantu dan ada kebanyakan tempat tu sudah ada didirikan tiang internet. Okay, so mungkin tetapi ada sesetengah pelajar tu dia tetap kena pergi ke hutan pada malam hari untuk belajar. Ini apa yang saya dengar daripada adik saya sendirilah. Dia cerita tentang kawan dia yang pada tahun ini sepatutnya menduduki peperiksaan SPM, tapi disebabkan ada kelas yang dilakukan pada malam tu, dia terpaksa pergi ke hutan seorang diri, bawa bekalan makanan
yang secukupnya untuk dia belajar. Ya. Dan so bagaimana nak kalau kita nak berhadapan dengan cabaran itu saya kira ya realiti perkara yang berlaku, tapi improving untuk moving forward ini apakah sewajarnya kita laksanakan secara bersama? Ya, Yasmin Um, fikir dulu, kita bagi Asyik dulu. Asyik sila okay. Asyik. Okay. Apa yang kita boleh buat sebagai pimpinan mahasiswa, saya kira tak wajar hanya kita highlight kepada cabaran dan masalah yang kita hadapi kan. Kepada kita juga bersedia dengan bawa pandangan dan juga solusi yang wajar untuk kita ketengahkan kepada masyarakat umum untuk dilaksanakan secara bersama. Asyik. Okay. Jadi macam apa yang kalau kita tengok usaha yang kerajaan buat dalam belanjawan 2021, contohnya Ya. 1.5 bilion diperuntukkan bagi program jaringan prihatin yang bertujuan Mm-mm. mengurangkan beban kewangan bagi golongan B40 kan. Inisiatif ni memanfaatkan lebih kurang dalam 8 juta golongan B40 dengan RM180 seorang lebih kurang. Jadi kita sebenarnya sebagai mahasiswa khususnya, kita perlu sokong apa usaha yang kerajaan buat. Sebab kerajaan dia dah cuba buat yang terbaik sebenarnya untuk rakyat Malaysia. Tapi kadang-kadang mungkin ada daripada usaha yang kerajaan buat tu mungkin perlu dipertingkatkan lagi. Contohnya macam apa yang pendapat saya lah. Dengan beri 1.5 bilion, kadang-kadang benda tu tak menyelesaikan masalah internet di kalangan mahasiswa tu bagi saya. Sebab keperluan untuk mendapat data bukan satu masalah utama. Masalah utama adalah struktur internet itu sendiri. Macam misalnya di tempat saya, di Raub contohnya. Internet di situ agak lambat. Sehingga kan bila kita nak buat belajar online, jadi menjadikan masalah. Kita ada data, kita mampu untuk beli data, tapi bila struktur internet yang kurang laju, mungkin lambat dan sebagainya, benda itu akan memberi masalah yang sangat besar. Tapi sebagai pelajar, kita kena menyokonglah usaha kerajaan kan. Ya, saya kira sekali lagi kita memang benar-benar cuba untuk memahami bagaimanakah situasi yang sedang dihadapi bukan sahaja di kawasan pinggir bandar tetapi juga di kawasan pedalaman di luar bandar yang tidak berada dekat dengan akses internet yang pantas dan laju. Kerana itu ia membawa kepada realiti semasa COVID-19, satu pandemik yang berlaku secara mengejut. Kita tidak bersedia dan kita berhadapan dengan cabaran untuk adaptasi secara sangat cepat. Bulan ini merupakan ulang tahun pertama memperingati COVID-19, bukan peristiwa yang seronok untuk diperingati tapi sebagai pengajaran kepada kita. Dan kerana itu dia dicerminkan dalam belanjawan 2021 di mana 7.4 bilion diberikan kepada MC-MC untuk meningkatkan perkhidmatan internet. Dan perkhidmatan internet di sini maknanya kita cuba untuk memastikan capaian internet dan perkhidmatan ini sampai kepada masyarakat yang lebih umum. Jadi kalau boleh saya kembali kepada Yasmin tentang bagaimana situasi di Sabah dan bagaimana kita harus juga menyantuni dan juga berlaku adil bahawa untuk kita berhadapan dengan situasi ini mungkin kita perlukan lagi setahun, 2 tahun untuk benar-benar kita menggiatkan lebih usaha. Kita akan letakkan prioriti soal connectivity ini kerana bukan sahaja pendidikan yang terkesan tapi juga perniagaan. Tetapi perlukan sedikit masa sebelum benar-benar cabaran yang disebutkan oleh Yasmin dan Asyik tadi boleh diatasi secara tuntas. Okay, bagi saya kalau macam mengatasi cabaran ni mungkin akan ambil masa yang lama sebab kita pun sedang cuba untuk membiasakan diri dengan semuanya di alam maya. Okay. Lagi satu, ya betul, saya sokong apa yang dikatakan oleh saudara tadi. Kita sebagai mahasiswa juga perlu menyokong apa yang kerajaan sudah buat, berikan peruntukan dan macam yang beliau katakan tadi, itu pun saya setuju juga sebab ada juga kawan saya walaupun dia di kawasan bandar, ada line tapi tidak ada duit yang mencukupi untuk beli data internet. So itu pun antara satu masalah jugalah. Ya.
Asyik bagaimana Asyik? Sebab sekali kita bukanlah kita kata bahawa harus kita apa ni biar benda ini berlaku berlarutan. Kita nak selesaikan Ya. tapi kita juga harus berlaku adil dengan situasi semasa dan juga peruntukan yang diberikan. Sebab ketika ini kita banyak fokuskan peruntukan kepada membangun semula ekonomi. Sedangkan kalau kita ikut angka yang dikeluarkan oleh National Fiberization and Connectivity Plan 2019-2023 yang dilancarkan pada September tahun lepas, kos yang dianggarkan ialah 23 bilion ringgit diperuntukkan yang diperlukan untuk kita benar-benar bangun infrastruktur connectivity internet seluruh negara. Tapi sekarang ni kita ada jendela. Tapi sekali lagi persoalan yang saya nak bangkitkanlah Asyik ialah kita perlukan ample time and then kita juga perlukan priority itu kita kena balance di antara membangun ekonomi dan juga membangunkan infrastruktur internet. Bagaimana pandangan Asyik? Saya setuju. Macam apa yang National Fiberization and Connectivity Plan kan, NFSP, memang ditubuhkan oleh kerajaan untuk menyasarkan kelajuan gigabyte dan capaian internet itu sendiri. Dan peruntukan memang banyak diberi kepada agensi-agensi kerajaan dan juga Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Tapi apa yang kita tertarik untuk kita tengok adalah adakah peruntukan yang diperuntukkan oleh kerajaan tu adil kepada semua negeri. Sebab kadang-kadang lebih kepada kemajuan tu diberi kepada kawasan-kawasan di pantai barat, iaitu di Kuala Lumpur, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kerajaan terlupa ataupun kiranya mungkin terlupalah kan dengan kawasan di pantai timur, di Borneo, sehingga kan di kawasan pantai timur dan Borneo ni masih memiliki capaian internet yang rendah. Jika saya nak kongsikan, ada statistik, contoh di negeri Pahang misalnya, rata-rata purata capaian internet untuk 4G adalah hanya 50% ke 60% saja. Jadi sepatutnya benda ni bukanlah satu benda yang kita boleh banggakan. Sepatutnya ia perlu dipertingkatkan lagi. 50 hingga 60% untuk 4G. Dia bukan satu benda yang baik untuk rakyat. Sebab dalam keadaan sekarang kan, kita perlukan ekonomi, perlukan digital, pendidikan, perdagangan dan sebagainya. Bagaimana kalau orang-orang muda hendak mencari income, pendapatan melalui bisnes online? Kalau internet tak laju, kalau struktur internet tak bagus. Pelajar, bagaimana nak belajar dalam kondisi COVID-19 sekarang yang mungkin akan berlarutan selama dalam setahun ke 2 tahun lagi. Jadi Kalau begitu, kalau begitu situasinya memang benar bahawa taburan internet itu tidak seperti mana Asyik sebut tadi, mungkin di setengah kawasan yang capaian 4G LTE-nya masih lagi di peringkat 60%. Tapi mungkin kerana perkara itu berlaku ialah konsentrasi pengguna juga tidak tinggi di kawasan-kawasan tersebut. Jadi kalau kita nak ambil pandangan yang Asyik lontarkan tadi bahawa kita harus berlaku adil pada semua seluruh negara, jadi untuk berlaku adil juga kita harus memberikan perhatian kepada kawasan-kawasan yang ada pengguna yang tinggi dan pengguna yang aktif. Jadi ini juga cabaran bahawa bukan sahaja dia harus bergerak seiringan bukan sahaja membangun infrastruktur internet tapi juga memastikan bahawa belia, mahasiswa yang hendak menggunakan konektiviti internet ini harus manfaatkan fasiliti itu sepenuhnya. Kita tak nak bahawa kita bangunkan internet connectivity internet di kawasan luar bandar tetapi tidak ada pengguna. Jadi saya kira itu satu tindakan yang tidak rasional untuk jangka masa panjang. Bagaimana kalau begitu pandangannya Asyik? Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh saudara Irfan Faruqi. Memang betul. Jika kalau kita lihat konsentrasi pengguna itu lebih ramai di kawasan-kawasan bandar besar seperti di Kuala Lumpur dan Selangor khususnya. Tapi kita tak boleh meminggirkan rakyat-rakyat di kawasan yang luar bandar. Seperti di Pahang contohnya, bandar besar hanyalah Kuantan. Mungkin Kuantan internetnya laju, tapi di daerah lain tidak laju. Ya memang betul, bergantung pada konsentrasi pengguna, konsentrasi jumlah pengguna kan. Tapi at least kerajaan boleh mempertingkatkan lagi jaringan internet dan infrastruktur internet di kawasan-kawasan luar bandar. Ya. Yasmin, angguk boleh tahan semangat angguk tu. Ada apa nak tambah ke? Sebab pasti kalau di Sabah itu penggunanya ramai saya kira. Tetapi bagaimana untuk kita memastikan bahawa kalau kita belanjakan untuk bangunkan infrastruktur internet ini
dia benar-benar fully utilised, digunakan sepenuhnya oleh seluruh penduduk di Sabah secara khususnya, supaya dia tidak jadi satu projek gajah putih begitu. Silakan Yasmin. Kalau bagi saya pula, sebab mungkin saya sebagai mahasiswa dan sering mendengar keluhan daripada rakan-rakan sendiri. Jadi menurut pemerhatian saya, masalah rangkaian yang dihadapi oleh pelajar semasa menjalani kelas atas talian, terutama sekali di bahagian luar bandar, terdapat dua kategori, iaitu rangkaian sesak dan juga rangkaian yang tiada akses langsung. Jadi mungkin kalau rangkaian sesak ni, bila ada pembelajaran di atas talian, dia akan dengar pencara bercakap seperti robot. Ataupun kalau pelajar yang rangkaiannya tiada akses langsung, so dia terpaksa pergi ke tempat-tempat yang ada line tinggi ataupun macam tu. Jadi itulah. Ya, kalau kita boleh beralih kepada di hujung segmen ini, pasti kita nak fokuskan kepada what's next. Apa yang kita boleh laksanakan. Seperti yang disebut oleh Yasmin dan juga Ashik, bahawa banyak perkara yang harus diusahakan oleh kerajaan, tetapi juga kita nak dengar bahawa apa yang boleh dilaksanakan oleh mahasiswa untuk membantu isu ini. Adakah ada ruang yang mahasiswa boleh berperanan? Saya mulakan dengan Yasmin dulu. Okey. Kalau bagi saya pula sebagai mahasiswa, mungkin ada sesetengah pensyarah yang tidak memahami keadaan pelajarnya sendiri, iaitu mungkin ada masalah, betul-betul ada masalah lain dekat tempat belajar mereka, ataupun mungkin semasa belajar tiba-tiba dipanggil oleh emak untuk menjemur kain dan sebagainya. So macam mungkin di situ sebagai pelajar sendiri, kalau kita tidak ada internet, kita boleh maklumkan awal-awal kepada pensyarah kita. Ataupun kalau macam ada kemungkinan tidak ada elektrik di tempat kita pada waktu malam ke ataupun pada waktu pagi, boleh maklumkan kepada pensyarah agar pensyarah faham tentang keadaan pelajar itu sendiri. So tidak adanya pelajar yang terpinggir dalam pelajaran, walaupun sekarang ni kita perlu belajar di alam maya. Yes, itu sementara usaha yang sedang digerakkan untuk menaik taraf dan menambah baik perkhidmatan internet seluruh negaranya. Tapi Ashik, saya akan datang pada Ashik sebentar lagi. Tapi Yasmin, satu lagi soalan akhir, iaitu sekiranya Yasmin dilantik sebagai Menteri Sabah, Menteri belia ataupun mereka yang berada dalam posisi untuk melaksanakan dasar, apakah yang akan Yasmin lakukan sebagai wakil rakyat? Mungkin kalau ada di posisi itu dengan kuasa tersebut diberikan pada Yasmin, apa yang Yasmin akan lakukan untuk bantu menyelesaikan isu ini? Okey. Kalau saya sebagai Menteri Belia lah kononnya, saya mesti akan menggalakkan pihak telco untuk visit lebih banyak site yang mengalami ketidakcapaian internet ataupun line. Okay. Lepas tu lagi satu, pihak kerajaan ataupun saya sendiri, saya akan memantau syarikat-syarikat telco. Kerana kadang-kadang ada sesetengah syarikat telco yang mengenakan penalti pada mereka yang maafkan saya, kerana ada sesetengah syarikat telco yang menjanjikan unlimited internet ataupun 10 GB hotspot, tapi still line mereka agak lambat. So di posisi itu sepatutnya Yasmin akan berusaha untuk memastikan proses pemantauan itu dilaksanakan secara menyeluruh. Terima kasih Yasmin. Ashik, so boleh saya ajukan soalan yang sama? Bukan saya sebagai mahasiswa, mungkin dalam posisi yang Ashik pada kuasa dan juga posisi yang strategik untuk menyelesaikan masalah ini, apakah yang Ashik akan laksanakan? Okey, contohnya sebagai pemimpin organisasi pelajar khususnya, apa yang kita boleh lakukan sebenarnya adalah, pertama adalah dengan mencadangkan kepada kerajaan untuk
memperuntukkan lebih banyak kewangan ataupun memperuntukkan lebih banyak usaha untuk mempertingkatkan infrastruktur internet. Keduanya seperti apa yang kita yang sebagai organisasi pelajar boleh buat adalah dengan memanfaatkan apa yang kita ada. Misalnya seperti kita ada sekretariat ataupun kita ada bangunan dan sebagainya, kita boleh gunakan itu sebagai satu platform kepada para mahasiswa yang berdekatan untuk menggunakan internet. Mungkin dekat situ kita boleh buatkan satu persekitaran yang kondusif untuk belajar secara online dan sebagainya, mendirikan internet dan sebagainya untuk pelajar ni memanfaatkan keadaan tu untuk belajar. Ya. Terima kasih kepada Ashik dan juga Yasmin bersama kita Darah Muda untuk bicarakan tentang kesinambungan internet dalam konteks Belanjawan 2021. Terima kasih sekali lagi dan kepada para penonton, pertama sekali saya nak tekankan dan cadangkan supaya baca Internet User Survey 2018 itu yang terkini setakat yang diterbitkan Januari 2019. InsyaAllah akan diterbitkan untuk tahun 2019 tahun ini. Dan bila kita tengok nanti kita akan perasan bahawa ada beberapa indikator yang akan perlu diberikan perhatian sebab kalau sebelum ini difokuskan kepada aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan secara umum oleh masyarakat pra COVID-19, tapi pasca COVID-19 ni pastinya kita punya aktiviti dalam talian yang melibatkan perniagaan, pembelajaran itu kita akan nampak peningkatan dan kemudian baca Belanjawan 2021 pada bahagian yang membicarakan tentang internet. Ada, kalau tak salah saya ada 9 bahagian yang bicara tentang internet secara khusus. Bukan saya di bawah kita punya inisiatif hubungan prihatin tetapi juga di bawah jendela untuk IPT, Sistem Pendidikan Tinggi. Jadi bahagian-bahagian ini harus dibaca secara bersama supaya kita boleh memberikan pandangan dan kita juga boleh memberikan sumbang saran kepada kerajaan dan juga kita harus memahami cabaran yang sedang kita hadapi ketika ini untuk melaksanakan peningkatan infrastruktur dan perkhidmatan internet seluruh negara. Tapi insyaAllah kita akan melaksanakan. Dan terima kasih pada dua-dua tetamu kita dan akhirnya pastinya kita nak memperingatkan kepada semua penonton Darah Muda dan Bernama TV untuk terus jaga SOP. Kita putus sekarang yang topik COVID-19 ini menjelang akhir 2020 ini kita usaha untuk pastikan kita jadi macam Pahang. Pahanglah zero case. Malaysia juga harus capai tahap itu. Kita pernah capai dan kita akan capai lagi untuk kali yang kedua dan yang terakhir dan kita akan boleh selesaikan masalah ini dengan segera. Terima kasih kerana bersama kami Darah Muda. Sekian daripada saya Irfan Faruqi. Jumpa lagi.